Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Ustaz ucapkan kepada murid-murid Ustaz yang berada di rumah. Bertemu lagi kita pada minggu ini, minggu ke-26 PDPR secara online di atas talian. Yang mana pada minggu ini kita akan belajar satu tajuk pendidikan Islam berkenaan dengan bulan puasa. Tajuk berkenaan dengan bulan puasa. Okey, boleh tengok buku teks muka surat 129. Tajuk kita hari ini, bulan puasa ataupun bulan penyucian jiwa. Jadi hari ini kita akan tengok sedikit sebanyak berkenaan dengan apakah itu puasa dan apa benda yang kita boleh buat dan juga tidak boleh buat. Okey, tengok muka surat 130. Okey, apakah maksud puasa? Kamu boleh tengok atas sekali, yang kotak pertama, dia kata pengertian puasa. Apakah maksud puasa? Okey, maksud puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Okey, maksudnya di sini, puasa ini bukan setakat kita tahan makan dan minum dari pagi sampai malam, tapi puasa ini kita menahan diri dari buat benda-benda yang membatalkan puasa, seperti benda yang tidak baik. Makan pun kita tak makan, kita tak minum, dan juga kita menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik sepanjang daripada apa? Daripada lepasnya terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Jadi, kena ingat, puasa ini bukan sekadar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri kita daripada buat perkara yang tidak baik. Okey. Yang kedua, apakah dalil puasa? Dalil puasa disebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi inilah antara dalil yang disebut dalam Al-Quran yang mewajibkan puasa. Mana puasa ini telah dilakukan orang yang sebelum dari kita sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum puasa untuk orang Islam adalah wajib. Kalau tinggal tanpa sebab, maka dia akan berdosa. Okey, seterusnya, kotak ketiga. Yang bawah sekali, apakah dia rukun puasa? Okey, rukun puasa ni ada dua je. Rukun puasa ni yang pertama niat. Niatnya macam mana? Okey, niat puasa, nawaitu sawma ghadin an ada ifardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu rukun yang pertama, niat puasa. Yang kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maknanya perkara-perkara yang tidak baik. Mencuri, merompak, minum arak, mabuk dan sebagainya, selain makan dan juga minum. Okey, terusnya, muka surat 131, kita akan tengok dua syarat utama dalam puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa.
Dan yang kedua, syarat sah puasa. Apa yang membezakan dua syarat ini? Okey, kita akan tengok satu persatu. Mula-mula kita akan tengok sebelah kanan dulu. Itu syarat wajib puasa. Yang pertama, apakah syarat yang pertama untuk kita wajib puasa? Yang pertama, mestilah orang Islam. Orang Islam wajib kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan tidak wajib bagi orang yang bukan Islam. Yang kedua, baligh. Apa dia baligh? Baligh ni maksudnya kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Tapi bila dia sampai umurnya, dia dah keluar air mani, dia dah mimpi, maka pada waktu itu dia telah baligh dan dia diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, berakal. Berakal ni maknanya orang itu waras, bukan orang gila. Sebab kalau orang gila, dia tidak diwajibkan berpuasa. Dan yang terakhir, mampu. Mampu ni maksudnya sihat walafiat. Maknanya kita ni sihat, maka kita perlu puasa, wajib puasa. Kalau kita tak sihat, uzur, barulah kita tidak diwajibkan berpuasa. Itu ialah syarat wajib puasa. Ada 4 tadi. Apa dia? Islam, baligh, berakal dan juga mampu. Manakala sebelah kiri dia, kotak sebelah kiri dia, dia menerangkan berkenaan dengan syarat sah puasa. Okey, apa pula syarat sah puasa ini? Okey, syarat sah puasa ada 4 juga. Yang pertama, hampir sama dengan syarat wajib puasa. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini dikhususkan kepada perempuan, yang mana mestilah suci daripada darah haid, darah nifas dan juga wiladah. Yang ketiga, sama macam syarat wajib puasa, berakal. Tidak sah puasa bagi orang yang gila. Dan yang terakhir, bertepatan dengan waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Maksudnya sini, puasa pada bulan Ramadan. Bukan puasa pada hari raya ataupun hari raya puasa ataupun hari raya haji. Jadi, untuk syarat sah puasa ada 4 juga. Yang pertama, Islam. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Yang ketiga, berakal. Dan yang terakhir, bertepatan dengan waktunya. Okey. Seterusnya, apakah perkara yang kita boleh buat ketika puasa yang menjadi amalan sunat? Maknanya kalau buat dapat pahala. Okey, di sini dia kata, pertama, kotak pertama tu bersahur. Maknanya bersahur sebelum masuknya waktu puasa. Biasanya orang sahur ni sebelum waktu subuh. Ada waktunya pukul 5 pagi sampai pukul 5.20 ke, mestilah sebelum waktu subuh. Yang kedua, memperbanyakkan amalan sunat seperti bertadarus Al-Quran, bersedekah dan beriktikaf di masjid. Dan yang kotak ketiga, perkara lain yang kita boleh buat lagi yang menjadi amalan sunat ketika puasa, iaitu menyegerakan waktu berbuka, berdoa sebelum berbuka, berbuka dengan kurma, memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Dan lain-lain lagi amalan baik yang boleh kita buat, yang mana amalan baik ini menjadi amalan sunat. Kalau kita buat, kita akan dapat pahala yang lebih. Okey, seterusnya, perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Ada dia bagi sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, kotak atas sebelah kanan dia kata pengsan atau mabuk sepanjang hari di bulan Ramadan ataupun gila walau sekejap. Maknanya kalau orang ni dia pengsan ataupun mabuk sepanjang hari daripada lepas subuh sampai maghrib pada bulan puasa itu, maka puasa dia terbatal.
Yang kedua, sebelahnya, haid, nifas dan wiladah ini yang Ustaz bagi tahu tadi dikhususkan kepada orang perempuan. Yang mana kalau dia datang haid, nifas atau wiladah, maka puasanya terbatal. Yang ketiga, murtad. Murtad ni maknanya keluar dari agama Islam. Yang keempat, berjima pada siang hari. Ini dikhususkan kepada pasangan suami isteri. Yang kelima, memasukkan sesuatu melalui rongga terbuka. Sama ada makan, minum ataupun sebagainya. Maknanya, memasukkan makanan dalam mulut atau minum air dengan sengaja. Maka puasanya akan terbatal. Yang keenam, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Jadi kalau dia mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka puasanya terbatal. Dan yang terakhir, muntah dengan sengaja. Kalau dia muntah tanpa sengaja, tak sengaja, tidak batal puasanya. Tapi kalau dia muntah sengaja, contohnya dia tiba-tiba masukkan tangan dalam mulut, termuntah dengan sengaja, maka puasanya akan terbatal. Dan dia perlu ganti. Jadi inilah 7 perkara yang akan membatalkan puasa. Yang mana kalau terbatalnya puasa, maka perlu digantilah bagi yang buat benda-benda yang sengaja. Okey, itu perkara yang membatalkan puasa. Okey, yang terakhir, apakah kepentingan berpuasa di bulan Ramadan? Jadi sini dia nak kata, kelebihan bila kita berpuasa di bulan Ramadan ini ada 3. Yang pertama, kelebihan itu kepada masyarakat. Yang kedua, kepada rohani. Dan yang ketiga, kepada jasmani. Yang masyarakat, yang bawah tu, kotak kuning, dia kata apa kelebihan kalau kita berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, dia kata mengikis sifat kedekut dan sombong. Maknanya, bila kita berpuasa ini, kita dapat hapuskan sifat kedekut dan sombong dalam diri kita. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita memberi orang lain makan. Yang kedua, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Jadi ini kalau kita tengok ramai sekarang, orang bila buka puasa, makan makanan banyak dan membazir. Jadi kalau kita dapat mengawal diri kita, kita boleh berjimat dan juga tidak membazir makanan itu. Dan yang ketiga, menyemai perasaan kasih sayang sesama manusia. Itu 3 kepentingan berpuasa kepada masyarakat. Manakala kepada rohani kita, apa akan jadi? Yang pertama, mestilah masa bulan puasa itu kita beribadah apa semua. Jadi, yang pertama kesannya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang kedua, melatih diri agar bersifat amanah, ikhlas dan juga sabar. Itu antara contoh kepentingan berpuasa kepada rohani kita. Dan yang terakhir, jasmani. Kepada diri kita sendiri. Itu tadi rohani dalaman. Ini diri kita yang luaran pula. Apa yang akan jadi kalau kita ini berpuasa? Yang pertama dikata menghindarkan penyakit yang berpunca dari perut. Jadi bila kita berpuasa, kita mengelakkan diri daripada makan makanan yang tidak sihat. Kalau bulan sebelum puasa kita makan Maggi, kita makan KFC, kita makan McDonald dan sebagainya. Jadi bila bulan puasa, kita dapat menghindarkan makan makanan tersebut. Jadi perut kita akan sihat. Dan yang kedua, merehatkan organ dalaman badan kita. Jadi organ kita akan lebih sihat bila kita berpuasa. Jadi inilah sedikit sebanyak berkenaan dengan tajuk puasa kita pada minggu ini. Ustaz harap murid-murid Ustaz semua dapat faham dan dapat menjaga puasa kita di masa akan datang agar menjadi sempurna sebagaimana digariskan oleh Islam. Jadi, Ustaz rasa setakat itu sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus PM Ustaz. Jadi, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.